إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المؤمن بالنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وأحبابنا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الفضيلة، Tuan Imam, Tuan Bilal, Fadil Tuan Pengurusi Masjid Qaryah Tarujaya, Datuk-datuk, Tuan Guru, Muslimin serta Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Wa kullu amin wa antum bi khair. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Saya tadi cek di belakang, tak jumpa tongkat kuliah. Tongkat kuliah besok tak ada kan. Jadi sebenarnya kita pindah ke depan ya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, insya-Allah kita ambil sedikit ruang memanjangkan tempoh iktikaf itu pada subuh ini. Jadi insya-Allah pada sesi pagi ini kita akan sama-sama melanjutkan perbincangan, iaitu apa yang disampaikan, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Wan Ahmad bin Muhammad bin Al-Fatani Asy-Syatiri dalam kitab Sufi dan Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, antara lain yang kita akan lanjutkan pada pagi ini iaitu tentang memelihara syarak. Asas kita bertasawuf ini tuan-tuan, kita punya tauhid, kita punya fiqh mesti jelas ya. Akidah kita mesti lurus. Kemudian tuan-tuan, fiqh kita pun betul. Maka itulah datangnya tasawuf tuan-tuan, melengkapkan ya, syariat yang sangat sempurna ini. Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala ya, halaman 47 kan, seperti sudah dijelaskan pada fasal yang lalu tentang tajalli zat Tuhan, bahawa hal ini adalah haram dipercayakan kerana apabila dibicarakan mengakibatkan fitnah ya. Ini dalam bab akidah lah kita baca. Mungkin secara umumnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Maka kita tak nak fahaman-fahaman tarikat kita ni diserap dengan fahaman-fahaman batiniyah ya, perbahasan tauhid yang terlalu berpusing-pusing, yang terlalu dalam, yang kadang-kadang sehingga memerangkap kita ya, menjerat kita, membawa kita kepada kefahaman yang salah. Tajalli di sini mungkin dimaksudkan oleh pengarang, iaitu dalam konsep hulul dan ittihad. Kita bersatu dengan Tuhan, Tuhan bersatu dengan kita, kita sembah siapa, kita sembah Tuhan, kita sembah diri kita. Jadi panjang benda macam tu. Jadi orang yang goma mencari aliran-aliran ilmu hakikat ni tuan-tuan, dia main dekat sini lah ya, main tasawuf-tasawuf yang terlalu tinggi, yang sebenarnya akal dia dan kemampuan dia tak sampai ke situ. Maka sebab itulah pengarang Al-Imam tuan-tuan Sayyid Muhammad ini ingatkan kita benda-benda tajalli ini tuan-tuan, kita jangan campur lah ya, sebab perbincangan nanti menimbulkan kekeliruan, menimbulkan polemik dan fitnah di kalangan kita. Adapun tajalli tuan-tuan yang kita belajar daripada takhalli dan tahalli, itu memang proses lazim yang berlaku bagi seorang salik
sebagai seorang salik tuan-tuan yang kita rindukan sekarang Ramadan. Maka Ramadan ini kita anggap sebagai mihrabul qanitin, mihrab kita, ruang kita. Tuan-tuan, musim at-ta'at. Tuan-tuan, inilah tempat kita tuan-tuan untuk upgrade, untuk membetulkan jalan kita, niat kita, tujuan kita, maksud kita hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini dia balikkan kita ke pangkal jalan. Maka dengan proses, kalau kita katakan takhalli dengan sifat-sifat yang mazmumah, kita masuk dengan persediaan, dengan istighfar, dengan taubat tuan-tuan. Kita hiaskan, kita tahallikan tuan-tuan dengan amal soleh, tahalli kita. Maka insya-Allah ada di sana tajallian, anugerah-anugerah Allah Taala yang nyata, yang dibaca doa oleh imam kita tadi, wa ballighna lailatul qadar. Itu antara tajallian, anugerah-anugerah yang Allah sediakan bagi kita tuan-tuan. Ya, itu tajalli yang kita nak dapatkan, ya. Maka kata Syekh lagi, wajib menghindarkan kejahatan riya, ujub, takabbur dan sebagainya. Jadi memang kita mengaji tasawuf ni, kita nak buang, nak takhallikan sifat-sifat yang mazmumah tadi, dan nak buang perangai-perangai buruk tuan-tuan, yang mengabaikan, yang mencuaikan, yang menghalang, yang menghijab kita daripada Allah Ta'ala. Wajib, kata Syekh lagi, menghindarkan kejahatan, mengaku jadi syekh. Ini pun satu penyakit yang kita dah bincang dulu tuan-tuan. Ya, copet nak jadi syekh, banggo. Kalau tuan-tuan bukan ustaz, orang panggil ustaz, cakaplah saya bukan ustaz. Begitu tu orang. Kopiah itu bukan tiket kita untuk dipanggil ustaz. Janggut itu bukan tiket untuk kita dipanggil syekh. Jubah sorban kita, ridak kita itu bukan sebab untuk kita senang-senang nak guna title tuan guru dan sebagainya. Tuan-tuan kan, jangan ambil wala yang bukan kita punya. Ini penting tuan-tuan, supaya nama tuan guru itu, tuan-tuan, nama ustaz itu terpelihara, dipakai bagi orang yang benar-benar layak. Ya tuan-tuan jadi sebab itu, tengok apa kriteria nak jadi syekh, apa muasafat, syarat-syarat nak jadi tu guru. Kan? Jangan sodak-sodak kita, kadang-kadang kita murid-murid saya nak check saya, tuan-tuan, nak model saya, dia angkat saya macam-macam. Dia kata saya syekh, dia kata saya tuan guru, lagi kau hasab dia kan, ada satu ceramah saya pergi ke mana, jabat kerajaan lah, dia tulis Al-Allamah, gilo tu dia tanya. Allamah ni gilo, memang alim betul. Allamah ni memang betul-betul alim. Itu bukan allamah, itu alamat. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang murid ni dia nak check cikgu dia, dia macam-macam bagi bola. Kita tuan-tuan yang bagi gelar tu bukan murid, yang bagi gelar tu guru kepada guru kita. Faham? Kalau syekh tu, syekh dia bagi dia syekh, syekh kiai dia bagi dia kiai, ustaz dia bagi dia ustaz. Dia ada ijazah, ada sanad, ada kemampuan, ada tauliah dan syarat-syarat lazim yang berkait, maka itu bolehlah dibagi ustaz. Tuan-tuan kan, kalau tidak kita jangan suka-suka nak sebut ustaz. Kita yang dipanggil ustaz, kalau bukan ustaz, bagi tahu kita bukan ustaz. Kita baru nak start kan. Itu tadi, itu yang paling ustaz ni tuan-tuan. Sebab itu kategori, kalau kita baca lah dalam tradisi masyarakat kita ni tuan-tuan, dia yang ada master pun ustaz, ikut dia punya kelulusan akademik lah kan. Yang dia PhD pun bagi ustaz, yang cikgu kafah pun bagi ustaz, yang cikgu mana pun ustaz, yang boleh bubek baca sikit 2-3 ayat orang bagi ustaz, yang azan orang bagi ustaz. Dia macam-macam tuan-tuan, semua latar belakang tu orang bagi ustaz. Apa sebenarnya definisi ustaz ni? Ini satu contoh kan. Al-Imam Al-Qushairi tuan-tuan, dalam risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu, dia memang guna gunakan istilah al-ustaz. Ustaz ni sebenarnya kalau ikut bahasa akademiknya ialah profesor. Kan, kalau kata al-ustaz Dr. Atiyah Mustafa Muhammad, Profesor Dr. Atiyah Mustafa Muhammad. Ustaz itu sendiri merujuk kepada gelaran profesor di universiti. Kalau Madya, Profesor Madya, dia akan guna al-ustaz al-Musa'i. Itu bawa Madya, membantu profesor. Jadi gelaran ustaz itu pada dunia akademik bukan ustaz sebarang ustaz, dia dah sampai tahap profesor. Maka kalau kita tengok dalam kajian turas tradisional tuan-tuan, Al-Imam Al-Qushairi, antara rujukan penting kita dalam mengaji tasawuf, Imam Al-Qushairi, Risalah Al-Qushairiyah.
Sebab itu kalau kita pernah tuan-tuan, Syekh Abdul Hadi Kharsa Turki, Syria, dia pun mengajar kitab Risalah Qusyairiyah, tuan-tuan. Dan itu kitab yang dipesan oleh Kiai Muhyiddin Wali dulu, tuan-tuan, kitab Risalah Qusyairiyah. Dia gunakan istilah al-ustaz. Ustaz tu maknanya syekh. Okey, syekh, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita yang dipanggil, saya nak betulkan ni, yang dipanggil ustaz. Maka kalau kita memang bukan ustaz, kita beritahu saya mekanik, saya pencen cikgu bahasa Inggeris, bagi tahu. Kecuali memang tuan-tuan dah layak, kita dah layak dipanggil tuan guru, dipanggil ustaz, itu cerita lain lah. Tapi tuan-tuan, kita tidak berangan-angan, kita tidak mahu tuan-tuan mengaku jadi syekh, kerana mengaku seronok, ramah dipanggil syekh itu suatu kejahatan pada dunia kesufian. Ini kita kena jaga, tuan-tuan. Ya, sonang suka nak jadi syekh sebelum lagi mencapai maqamul istiqamah. Kan? Macam mana nak capai maqam istiqamah, dan maqam yang susah, maqam yang rambut Nabi SAW jadi beruban, tuan-tuan, yang Nabi SAW dikatakan, ditegur oleh Sayyidina Abu Bakar, "Qad syibta ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, nampak dah beruban. Maka Nabi kata apa? "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Saya beruban sebab mengenangkan kandungan surah Hud alaihi salam. Mengenangkan surah Hud, tuan-tuan. Surah Hud juzuk 11, faham? Surah Hud 11 kan? Berapa? 11 12. Surah Hud, tuan-tuan, 11 12 kan? Tuan-tuan, surah Hud, kita muhasabah lah tengok. Ini pagi ke-7 lah. Hari ke-7 Ramadan, masa kan? 6, sopir lah saya kita. Hari ke-6 Ramadan, jadi hari ke-6, dan makna kurang kita, Quran kita malam tadi juzuk 6 dah selesai lah. Kita follow satu juzuk sehari kan. Masuk hari ke-7, kita selesaikan juzuk yang ke-7. Dapat kita lajakkan sikit supaya hari ke-27 contohnya kita khatam peribadi kita. Ini tuan-tuan merupakan mihrab, merupakan ruang yang ada untuk kita beramal. Ini tajalliyat, anugerah-anugerah yang Allah berikan kita, tuan-tuan, untuk kita melalui jalan yang lurus, istiqamah, maqamul istiqamah, tuan-tuan. Ya, kerana orang yang berma dipanggil syekh ni, suka betul dia, bangga betul dia kalau orang panggil itu ustaz, kiai dan sebagainya. Dia buat diri, menyesatkan diri dan orang ramai. Ini tuan-tuan. Ya, kita bimbang. Banyak warna pasaran syekh ni, tuan-tuan, pun dia jadi tak eksklusif. Banyak nak datuk, semua datuk, semua datuk. Tak ada yang tak datuk dia, pun tak je. Cukup ada Datuk Hashim seorang, ada datuk daripada KKM seorang, wakil 2-3 orang okey lah. Tapi kalau semua datuk, boleh lah. Kan? Dia tak ada dirinya tu lah, tuan-tuan. Dia mesti dijaga nilai dia. Layak, ambil. Kalau tak layak, jangan pakai. Kalau tak layak, tuan-tuan, tak layak kita dipanggil begitu. Itu tuan-tuan nilai. Kalau bab keduniaan pun kita kena jaga, bab agama tuan-tuan lagi wajib kita jaga. Ya, jangan dipanggil-panggil dengan bola-bola yang hebat-hebat. Yang bosa-bosa, yang menampakkan kita ni lain daripada orang lain. Tidak, itu bukan satu yang kita cari, tuan-tuan. Taib qala, wajib menghindari orang belajar ilmu syarak yang fardu ain dan sebagainya adalah perkataan yang tercela jika ada seorang mengatakan mengaji ilmu syarak yang zahir tiada dapat menyampaikan kepada Allah. Jika ada 2 gedung kitab sekalipun, 2 gudang kitab sekalipun, tuan-tuan, ini kenyataan-kenyataan, tuan-tuan sekalian, yang ingin menolak ilmu-ilmu syariat. Ayat-ayat ini, tuan-tuan, nak tolak ilmu syariat, tak payahlah kau baca pergi masjid. Masjid tu kulit itu mengaji dengan band, ada isi. Kan, tak payah baca kitab-kitab Jahwi, Lipi-Lipi ni, apa barang dia kata. Kitab bahasa Melayu, apa barang nak mengaji dengan band, kitab Arab, kabar-kabar. Ini tuan-tuan semualah ni. Ya, mengumpamakan orang-orang lama, tok-tok guru pondok, syekh-syekh itu sebagai kulit, dia isi tuan-tuan. Ini tak betul. Kita, tuan-tuan, tak ada kulit, tak adalah isi, tuan-tuan. Kulit itu yang menjaga isi, syariat itu yang menjaga hakikat. Maka sebab itu diingatkan oleh Syekhuna di sini, radhiyallahu anhu, kata Sidi Wan Ahmad, tuan-tuan, kita jangan sampai kita tak nak mengaji syariat. Jangan sampai kita mengabaikan fiqh. Nanti puasa kita pun tak sah.
Jangan sampai tuan-tuan kita tak membaca tentang syariat, nanti sampai haji, zakat kita semua tak terima oleh Tuhan. Ya, perkataan seperti ini termasuk menghina ilmu pengetahuan syariat yang zahir. Tuan-tuan, jadi sebab itu kita faham, tuan-tuan, kita punya silibus kita memang seimbang. Kita mengaji fiqh, kita ada asas tauhid, kita lengkapkan dengan tasawuf. Kita ada iman, kita ada Islam, kita ada ihsan. Itu cukup sempurna, tuan-tuan. Itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memperlecehkan ilmu syariat, menghina, kan? Kalau tuan-tuan, saya sebut, kalau kita buat kitab, tuan-tuan, kalau kita buat kitab tu nama kita hikam, macam maksud macam X kita. Contoh buat kitab ni pun boleh tahan yang ni kitab sufi dan oleh Allah Ta'ala ni boleh menimbulkan X juga ni. Sebab dia pembahasan dia jazbah, pembahasan yang agak mendalam. Jadi kalau kita buat kitab-kitab yang agak dalam pembahasan ni, kita rasa suka dan kita pun boleh tayang dekat orang. Tapi cuba kalau tuan-tuan bawa kitab Quran, mana tadarus, sebut ulama, mana jumpa Safadilah, buat apa, belajar tajwid, baca Quran, kita nampak benda tu macam rendah. Mana satu ain, mana sifat 20, kita nampak benda tu macam remeh rendah, kan? Padahal itulah asasnya. Dengan tajwid kita betulkan bacaan Quran, tuan-tuan. Dengan sifat 20 kita luruskan akidah kita, faham yang betul, tuan-tuan. Maka semua ilmu itu saling lengkap, melengkapkan antara satu dengan yang lain, ya. Maka jangan kita hina, jangan kita memandang rendah kepada kumpulan-kumpulan ahli fiqh. Jangan kita memandang rendah kepada orang yang mengaji syariat, tuan-tuan, ya. Maka adalah hukumnya haram, bahkan boleh jadi membawa ke tahap murtad. Macam ni jadi murtad tak, Ustaz? Ialah yang dihina itu bukan tuan punya kitab, yang dia hina tuan isi kitab. Isi kitab tu kadang-kadang dimuatkan Quran, kan? Kalau kata syekh dalam kitab apa-apa, kitab fiqh, tuan-tuan, dalil yang mensabitkan, kita katalah umrah, secara ijma' dibagi dalil hadis Quran, wa atimul hajj wal umrata lillah. Dalil Quran itu kita persoalkan, apa jadi kafir lah. Dia memang cerita haji umrah, dia cerita memang cerita pasal riba, dia cerita memang cerita hiwalah, kita jual beli, tuan-tuan. Tapi kalau dah sabit ada dalil yang mutawatir, yang qat'i, yang kuat, yang buku, kita persoalkan walaupun itu kita fiqh, tapi gitu. Maka sebab itu, tuan-tuan, kita tak nak, itu yang ditekankan di sini, kita tak mahu jadi orang sufi, orang yang bertarikat tapi buta syariat, orang yang bertarikat tapi anti tentang syariat, tuan-tuan. Tetapi kita lah orang yang berhakikat, yang asasnya kita mengangkat syariat. Kerana syariat itulah, tuan-tuan, tarikat, dan tarikat itulah syariat, tuan-tuan sekalian. Baik. Qala qa'idah la yasihu at-tasawwuf bidun al-fiqh. Ini antara kaedah-kaedah yang dipetik, tuan-tuan, menyokong hubungan antara tasawuf dengan fiqh, tuan-tuan. Dia kata apa? Tidak sah tasawuf dengan ketiadaan fiqh. Faham, tuan-tuan, kan? Tak ada tasawuf, tuan-tuan, tak ada fiqh, tak ada fiqh. Tak ada wudu, tuan-tuan, mana dah datang khusyuk? Kita semayang tadi tak ada wudu, duduklah sebelah imam kau, bacalah kunut panjang macam mana, wudu tak ada fiqh, mana datang khusyuk? Tuan-tuan, tak ada fiqh, tak ada niat malam tadi, mana datang takwa, puasa? Maka, tuan-tuan, tak ada fiqh, tak ada lah tasawuf, tak ada syariat, tak ada lah hakikat, tuan-tuan, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang masyhur, hadis Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan, maka ia memberi faham kepadanya dengan agama, yakni pengetahuan, yufaqihuhu. Semalam saya daurah dengan budak-budak sahah lah, baca kitab Tibyan, kitab Tibyan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kan orang syariat dan orang hakikat, ya. Kita tak tahu yang Imam Nawawi itu orang sufi besar. Dia ada kitab tasawuf dia, tuan-tuan, yang saya dapat daripada Habib Ali dan Al-Abidin. Ni kitab tasawuf Imam Nawawi ni, At-Tatawuf fi Usul At-Tasawuf. Ni kitab Habib Ali hadiahkan saya.
Ada cetakan daripada Yaman tuan-tuan, ditulis juga komen oleh Habib Omar di sini. Ini tuan-tuan, Imam Nawawi, tokoh fiqh, tokoh tuan-tuan sufi besar. Ya, sehingga kita tahu tuan-tuan bahawa apa yang kita nak faham tentang fiqh. Imam Nawawi sebut dalam hadis kitab Tibyan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam ialah yang paling aqra'. Aqra' ni yang paling qari. Tuan-tuan, apa maksud qari di situ? Apakah dia seorang yang bertarannum? Dan kita tengok, alhamdulillah lah, kita tengok TV Hijrah tuan-tuan, tengok pakai handphone je lah sebelum tidur kan. Siaran-siaran dia haflah, apa nama haflah, tarannum ke haflah Quran ke ada lah. Tapi ustaz-ustaz kita juga tu, Ustaz Husaini, budak Mahat Muncik, Pak Mahdi, Ustaz Amir Rahman, qari antarabangsa pun Mahat Ahmadi ke Muncik. Ya, lepas tu murid Ustaz Amir Rahman, budak bukan semak lagu tuan. Ni banyak orang di 9 lah yang dah champion dah handa-handa tarannum ni tuan-tuan. Tapi maknanya apa yang menggembirakan kita, budaya-budaya membaca Quran ni tuan hebat. Cuma bukanlah maksud dalam hadis tadi itu yang disebut oleh Imam Nawawi, bukan makna dia mesti pakar tarannum baru dia boleh jadi imam. Tak. Kan 2-3 lebih dia sembahyang satu masjid, alhamdulillah habisnya 10-28 apa macam. Ini buat habis berapa imam? 10 suku lebih dulu, dia tahan lebih, tanda lah. 10 suku dia siap boleh ke? Boleh tak tu? 10 suku siap tahlil. Tuan-tuan, biasa 948. 948 tu kira wali lah tu. 948 tu dah baca nawaitu sawma wadin, tu kira wali tu. Satu masjid tu saya pergi tuan-tuan dengan syekh. Syekh baca tarannum memang baik je lah. Slow je layan tuan-tuan. 10-28. Abang Ella tu ngumpet kan dia. Biasa 948 dah balik dah. 10-28 tak habis lagi tuan-tuan. Tapi kita nak cerita yang menjadi imam bukan dari sudut sodap sorok. Ini kita kena faham. Walaupun tarawih kita nak imam yang sorok-sodap, kita faham tuan-tuan, dia membantu kita lah untuk bertahan lebih lama, kan tuan-tuan tetapi aqra' di situ ikut huraian Imam Syafi'i ialah afqah, yang paling faqih. Kenapa? Dalam solat kita 3 rukun itu tuan-tuan, pecahan qauli, qalbi, fi'li itu dia bukan hanya membabitkan lisan qauli, dia bukan hanya membabitkan bacaan, tetapi dia membabitkan banyak perbuatan, dia membabitkan hati dalam solat. Maka yang era 3-3 tu, yang pakar 3-3 tu faqih, ulama fiqh. Maka orang yang alim yang paling layak dikedepankan jadi imam. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yakni afqahuhum, yang paling faqih. Maka hadis ini tuan-tuan membicarakan tentang faqih. Faqih ini tuan-tuan, kalau boleh kita nak kembangkan, nak luaskan skop perbincangan ini, faqih ini dari ketiga-tiga sudut. Faqih kita dari sudut usuluddin, tauhid. Faqih kita dari sudut fiqh itu. Yang ketiga, faqih juga kita dari sudut ilmu tasawuf. Ini tuan-tuan, ilmu yang cukup luas. Maka kalau Allah nak bagi kita kebaikan, Allah bagi kita kefahaman dalam sudut ilmu agama. Tapi tanda-tanda jahatnya seorang hamba, tanda murkanya Allah kepada hamba tu, dia tak mau mengaji. Itu tanda dia. Tak nak datang belajar, lari daripada kelas, anti pengajian, kaki komplain nombor 1. Ini tuan-tuan tanda-tanda orang boji kat itu. Kan tuan-tuan maka hadis ini jadi sandaran kita. Berkata ulama, bahkan termasuk ulama tasawuf, ya tuan-tuan, melengkapi fiqh daripada tasawuf, dan tiadalah melengkapi tasawuf daripada fiqh. Boleh para ahli fiqh mengingkari, yakni menyalahi ahli tasawuf, tetapi tiada boleh ahli tasawuf mengingkari ahli fiqh. Sentiasa undang-undang tasawuf kembali kepada undang-undang fiqh. Ini maksudnya apa tuan-tuan? Kalau berlaku pertembungan mana yang menjadi pegangan kepada pihak mahkamah? Okey, apakah diukur dari sudut disiplin ilmu tasawuf, tarikat tasawuf, ataupun dari sudut syariat fiqh? Maka yang terpakai ialah fiqh, syariat tuan-tuan. Ya, kalau berlaku pertembungan hakikat dengan syariat, kena balik kepada syariat.
Walaupun sebenarnya dua-dua tu melengkapi, dia tak kontra sebenarnya. Tapi kalau berlaku zahirnya percanggahan, maka mesti kita balik kepada tuan-tuan ilmu syariat. Ini dia tuan-tuan. Ada yang ditulis tuan-tuan di sini, dua fatwa yang berbeza. Saya bacakan tuan-tuan. Kalau lah kata orang Paroi ini tuan-tuan, dia niat wakaf. Wakaf tuan-tuan, tanah adat memang tak boleh wakaf. Ini kita bincang syarah fatwa baru ni. Tunggu kita ada tulis sikit tentang bagi. Sebab kita orang ni orang sekolah, ada sekolah, orang banyak nak wakaf tanah. Esok ada orang nak wakaf tanah, Dr. Yusri orang nak wakaf tanah, kami dia banyak, 1,000 orang banyak nak wakaf tanah. Tapi yang sangkut dia tanah adat. Proses surat sampai ke sini, pusing sini, tengok sini. Dari sudut fatwa tuan-tuan, dari sudut fatwa, tanah adat pun tak boleh buat adjust macam ni sebab dia terikat dengan kanun undang-undang tanah negara. Dia ada satu set undang-undang yang berbeza, yang berasing. Jadi kita tak boleh buat apa. Itu keputusan yang Saudara Bersama Datuk Mufti kolaborasikan. Saya mengajar beberapa tempat pun, orang tu tanya. Baru ni pun ada orang hantar WhatsApp gambar, ada tanah lain-lain bilah lah kreasinya, banyak tanah 2 ekar, gator, cantik, tepi jalan. Jadi saya tanya dulu soalan pertama, tanah apa status? Tanah adat. Oh, saya angkat tangan. Saya dah 5 tahun uruskan satu tanah. Sampai hari ini, tuan-tuan, 6 Ramadan belum ada unsur, belum ada tanda-tanda tanah itu dapat kami miliki. Bagi tuan-tuan, aku saja saya cerita sikit kalau nak wakaf tanah adat, sebab dia masih menjadi milik suku, mereka pemegang amanah, bukan pemilik hakiki, bukan tanah dia. Itu konsep umum lah tanah adat, tuan-tuan. Cuma dari sudut tanah ini memang tuan punya. Bolehkah tuan wakafkan tanah itu? Memang nama tuan, ya, adalah beberapa lot ke, beberapa ekar ke. Tok Guru, saya nak wakafkan tanah ini untuk orang sufi. Itu bahasa sirah dia. Faham ya tuan-tuan? Kalau ada niat nak berwakaf, fikir masak-masak. Jangan main jumpa Ramadan dari Datuk Qadar tu nak bagi ustaz ke tanah saya niat wakaf. Saya banyak kali dah terkondor tuan-tuan, itu sudah dia tarik duit balik. Saya kata mana boleh tarik wakaf? Benda dah niat wakaf, dah lafaz, dah tunjuk, tak boleh tarik balik. Kalau nak betul-betul fikir istikharah dan bincang elok baru buat, baru panggil, baru confirm. Kalau tidak nanti dosa-dosa menarik wakaf yang kita dah nak, dah niat, dah lafaz pun nak bagi. Okey tuan-tuan. Isunya apa tadi? Kita wakafkan sebidang tanah kita. Kita kata tanah ini esok nak bagi kepada orang syarikat. Dari sudut fiqh terpakai tak wakaf tu? Ini satu hukum tuan-tuan. Ada 2 ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama tuan-tuan Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini radhiyallahu anhu, ayahanda kepada Imamul Haramain. Imamul Haramain ini guru besar, syekh yang paling berjasa dalam kehidupan Imamul Ghazali. Imam Ghazali tuan-tuan, fiqh dia diklon, dia memang ambil fahaman usul fiqh Imamul Haramain. Imamul Haramain ini anak kepada Imam Al-Juwaini. Apa kata Imam Juwaini tuan-tuan terhadap hukum wakaf tadi? Apa tadi sirah dia? Apa lafaz wakafnya? Saya mewakafkan tanah saya ini kepada orang sufi, orang tasawuf. Maka kata Imam Juwaini, wakaf tu tak terpakai. Apalah? Sebab dia kata saya tak dapat nak takrifkan siapa itu orang sufi. Dia kata apa tuan? Li'annahu la hadda lahu. Tak ada pentakrifan definisi yang jelas tentang siapa itu sufi. Ini mengikut Imam Al-Juwaini. Tetapi pandangan fatwa ini dibangkang oleh Imam Subki tuan-tuan. Dia kata apalah tak boleh lah. Boleh, memang boleh bona lah. Wakaf tapaknya jadi pusat pengamalan tarikat. Tuan-tuan takyinkan apa nama tarikat-tarikat itu. Tuan-tuan tentukanlah apa tarikat yang kita nak bagi tadi. Maka ikut Imam As-Subki, pendapat yang kuat, yang sahih dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, boleh terpakai sah wakaf tersebut kerana orang sufi itu ialah orang yang berpaling daripada dunia. Ini takrif. Sufi itu apa? Orang yang berpaling daripada dunia, yang sibuk pada kebanyakan waktunya dengan ibadah. Mereka merupakan ahli Allah. Itu takrif sufi. Mereka ahlullah,
mereka khawas, mereka VVIP Allah. Dengan mereka kita sebut nama orang soleh, sebut nama Imam An-Nawawi, sebut nama Imam Al-Haddad, sebut nama Syekh Saleh Ja'fari, sebut nama para ulama, para ulia, akan turun rahmat Allah. Itu sebab tu tawassul dengan orang soleh. Ini takrif Imam Subki. Tuan-tuan, dengan sebab orang soleh turunnya hujan, dengan asbab keberkatan orang soleh terelaknya daripada Covid. Kita dah comel ni kan, kayu tak pergi gentas ni, jangan main. Masalah kalau zon merah, PD somban dah lah, saya orang PD duduk somban, memang tak ada pergi mana lah. Zon merah kan tu dah, itulah tempat kalau pergi 9 dia lah, tuan-tuan. Okey, kesimpulan daripada soalan tadi tu, sah ke tak sah wakaf kalau kita niatkan kepada orang sufi, kita niatkan kepada orang tarikat? Ya, terpakai. Tetapi yang dipakai pastilah sufi yang benar, tarikat yang benar, tarikat dan tasawuf yang berasaskan kepada panduan syariat. Sikit lagi tuan ya. Jadi kita faham ayat tadi tuan apa dia? Kalau berlaku percanggahan, maka jawapan akan diputuskan mengikut kacamata syariat. Ya. Kita baca sejarah Imam Hallaj. Tuan-tuan, Abu Mansur Al-Hallaj, kita baca Imam Ibn Arabi, kita baca Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini memang level-level tasawuf yang bukan capaian kita. Capaian kita cukup tuan-tuan dengan Ratibul Haddad, dengan Hizib An-Nawawi, dengan Hizib Bahar, dengan usul-usul yang kita baca dalam tarikat-tarikat masing-masing. Itu capaian kita lah tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan, kalau yang Ahmadiyah, saya Ja'fariyah Ahmadiyah. Ja'fariyah pun tuan-tuan, dia level Syekh Soleh itu capaian yang moden. 79 yang meninggal Syekh Soleh Ja'fari radhiyallahu anhu. Nak baca Ahzab, kitab Ahzab Sidi Ahmad bin Idris tuan-tuan, itu pun dah cukup falsafah, dah cukup dalam maksud-maksud yang kita tak boleh nak faham. Ini saya lah baca, saya tak faham. Ahzab Sidi Ahmad bin Idris tuan-tuan, kalau dulu 80-an, 90-an tuan-tuan, kalau di musi ke mana-mana, memang orang-orang beramal ni suka simpan kitab Ahzab. Kalau saya di musi itu pergi haji tuan-tuan, bawa kitab Ahzab tu, kalau jual tu memang ropeh lah, makan nasi untung, nasi Arab. Bawa kitab Ahzab tuan-tuan, kulit coklat tu, kulit lamur tu. Orang nampak kulit tu, orang wah, semua layan. Tak baca pun, pegang dia, cium dia. Tapi jangan sampai kantoi dekat immigration. Memang dicampaklah kitab Ahzab apa bodoh ni. Bagi dia syirik lah. Syirik bagi pada ukuran orang-orang Wahbi lah, tuan-tuan. Tetapi isi kandungan Ahzab itu pun dah cukup tinggi, tuan-tuan. Ya, maqam fana dia, jazbah dia cukup hebat, tuan-tuan. Kita nak jazbah yang kita bincang dalam buku ni, tuan-tuan, jazbah yang disampaikan oleh Syekh Sa'id Minggi kepada masyarakat Kelantan, yang menjadi persoalan sampai kepada mereka istana, tuan, jazbah inayah. Ada doa yang dibaca oleh Syekh Abdul Azaim, tuan-tuan, Allahumma inni as'aluka ya ilahi jazbata inayah. Jazbah kita ditarik kepada Allah, magnet khusyuk, magnet rezeki, ketuhanan. Itu yang kita nak ditarik, bukan jazbah yang melawan kepada akidah, bukan jazbah yang bercanggah kepada tuan-tuan syariah. Ini tuan-tuan jazbah yang berlaku, ya. Maka antara lain tuan-tuan yang disebutkan, kun faqihan sufiyan wa la takun sufiyan faqihan, wa sufiyul fuqaha'i akmalu wa aslamu min faqih sufiyah. Artinya tuan-tuan, jadilah kamu seorang faqih sufi. Nampak? Jadi latar belakang dia apa? Latar belakang dia syariat. Daripada syariat itu, tuan-tuan cuba sebut dekat saya, tuan-tuan, mana syekh-syekh tarikat yang tak ada syariat. Saya ambil contoh paling jelas di Mesir lah. Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Tayyib, tuan-tuan, dia tarikat Khalwatiyah. Antara tarikat besar di Azhar adalah Khalwatiyah. Syekh Baharayan yang meninggal baru ni Khalwatiyah, tuan-tuan. Syekh Dardir, ulama Azhar yang besar, Khalwatiyah. Tuan-tuan, tarikat-tarikat yang besar, tuan-tuan. Apakah Syekhul Azhar itu tak faham syariat? Itu memang silap besar lah, tuan-tuan. Saya sebut nama guru saya, tuan-tuan, Syekh Saleh Ja'fari. Apakah dia tak kerti syariat? Tuan-tuan, kita sebut nama mana masyayikh, mufti-mufti
mufti-mufti, ulama-ulama besar di Azhar, di mana-mana dunia Islam tuan-tuan, mereka lah orang yang pakar dalam bidang syariat. Mereka lah yang paling menjunjung hukum syariat. Tak ada, saya tak jumpa tuan-tuan, minta maaf, saya tak jumpa ulama-ulama kita yang tidak bersyariat. Ulama tarikat ialah ulama yang bersyariat. Mereka pakar dalam mentafsirkan Quran. Mereka alim dalam bab menguraikan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka hebat tuan-tuan dalam menguraikan usuluddin, tasawuf dan segala bidang ilmu tuan-tuan. Mereka lah orang syariat. Maka sebab itu diingatkan tuan-tuan, kita kena jadi orang faqih sufi. Syariat dan hakikat. Kita orang syariat dan kita orang tarikat. Dua-dua kita nak tuan-tuan. Dan janganlah menjadi seorang sufi tuan-tuan yang faqih. Maknanya kita ambil tasawuf dulu, baru nak belajar sembahyang. Tak jadi. Ambil tuan-tuan, ambil fiqh, ambil tasawuf. Bukan belajar tarikat dulu, hikam dulu, sifat 20 bintang-bintang. Tak boleh. Jangan belajar yang tinggi-tinggi dulu tuan-tuan, sedangkan asas fardu ain kita tak lepas lagi. Itu tak betul tuan-tuan. Maka sebab tu katanya, kerana bermula sufi dari segala faqih itu lebih sempurna, lebih selamat dari faqih segala sufi. Orang tuan-tuan sekalian, orang sufi tuan-tuan yang faqih, dia sufi dan dia pakar syariat, itu lebih selamat, itu lebih sempurna berbanding orang yang bermula kehidupannya dengan tarikat kemudian baru nak mencari syariat kerana dibimbangi nanti berlaku salah faham tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu alhamdulillah tuan-tuan, inilah sedikit kupasan yang sempat kita baca pada pagi ini. InsyaAllah ada joki kita jumpa kelas akan datang tuan-tuan. Selamat meneruskan ibadah puasa. InsyaAllah tuan-tuan, kita tingkatkan kualiti ibadah kita, betulkan niat kita, kuatkan semangat kita untuk menyempurnakan ayyam ma'dudat, beberapa hari yang berbaki ni tuan-tuan. Jangan kira hari pertama ya rasa apa, macam nak aku ya puasa, macam nak raya dah rasa kan. Itu tak betul tuan-tuan. Kita insyaAllah kita teruskan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah terima kita sebagai hamba-Nya tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu